Dan juga DJ Azzi dari Perlis FM atas perkongsian berkenaan dengan aktiviti-aktiviti menarik yang berlangsung di negeri Perlis. Dan sepastinya sekarang ini penonton, pagi-pagi ini kita ingin bersemangat pada pagi ini. Kita nak berikan motivasi kepada anda semua dengan topik yang akan kita bicarakan adalah berkenaan jadikan tahun 2022 tahun terbaik anda. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut, kita bersama dengan tetamu kita iaitu Datuk Wan Azmir Wan Majid, perunding motivasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Munawar. Yes. Okey, Datuk. Tahun 2022 bakal melabuhkan tirainya. Tidak lama lagi, Datuk. Berapa bulan saja lagi kita akan menghampiri penghujung tahun 2022. Mungkin bila kita bercakap berkenaan untuk mencapai matlamat dan juga impian kita ni, adakah sudah terlambat, Datuk? Dah tinggal 3 bulan saja lagi, Datuk. Okey. Munawar, dah terlambatlah, Munawar. Kena give up je. Kena give up je? Kena give up saja. Oh. Itulah yang orang yang putus asa akan cakap. Okey. So, dia macam ni ya, Munawar. Masa ni dia satu elemen yang berbeza dengan elemen-elemen lain. Bila kita cakap kita ada 3 bulan, kita ada 90 hari, kita mungkin ada 5,000 jam, 10,000 saat, 100,000 saat. Tapi sebenarnya apa yang kita betul-betul ada, Munawar, kita bukan ada 3 bulan. Kita bukan ada 3 tahun, 10 tahun. Kita hanya ada hari ini saja. Ya. And hari ini adalah benda yang kita kena buat, ialah benda yang terbaik yang kita boleh buat untuk hari ini. Ramai yang fikir yang 3 bulan lagi sampai akhir tahun, sampai masuk 2023, apa yang boleh buat dalam 3 bulan lagi? Tapi sebenarnya esok hari itu bukan janji yang kita dapat. Kita hanya dijanjikan hari ini, itu pun masih ini je. Saat ini saja. So kalau kita lihat dari perspektif tu, 3 bulan, 2 hari, lunch time, ample time. Banyak masa untuk kita ubah diri, membawa diri kita untuk cari target kita. Terlalu banyak masa. So apa yang kita nak buat sekarang saja, itu yang patut kita lihat dari pandangan tu. Okey, cukup menarik penjelasan ya, Datuk. Bukan kita ada 3 bulan tapi kena fikir kita ada hari ini. Apa tindakan yang boleh kita buat sekarang ini juga, Datuk, untuk kita mencapai impian kita. Okey, Datuk, setiap kali tahun baru menjelang tibalah, pastinya setiap daripada kita mempunyai matlamat dan juga impian yang ingin dicapai. Ada bucket list yang ingin dicapai, Datuk. Tapi kadang-kadang, Datuk, dah sampai ke penghujung tahun, impian tu tinggal sekadar impian saja. Sebenarnya, Datuk, untuk kita fahami dalam sudut motivasi ini, apa sebenarnya faktor-faktor penghalang yang menyebabkan seseorang tersebut tidak dapat merealisasikan impian mereka, Datuk? Okey. Dari pengalaman saya, saya lihat ramai yang tak memahami diri sendiri pertama sekali. Tidak memahami bagaimana perancangan diri sendiri itu berkaitan dengan impian. Impian sekadar impian kalau kita tak letak hala tuju dan juga kita kenal kemampuan kita untuk mencapai impian tersebut. Ada setengah orang kata impian saya nak tahun ini mencapai satu jumlah setelah 1 juta. Jalan kerja untuk sampai 1 juta tu dia tak tengok. Dia tak tengok tahun ini saya ni banyak masalah personal. Peribadi punya masalah yang tersasar haluan saya daripada menuju ke haluan mencapai sasaran wang yang saya inginkan. So penghalang utama dia kalau kita lihat, kita boleh salahkan banyak benda. Kita boleh salah saya datang lewat ke studio trafik. Saya boleh salahkan hari ini banjir, cuaca, macam-macam saya boleh salahkan. Tapi hakikatnya ialah 2 benda. Adakah ianya saya saya gagal untuk membuat perancangan yang terbaik? Dan keduanya, adakah ini bukan masa saya lagi? Yang pertama tu atas diri kita, yang kedua tu kita kena percaya sometimes benda tu kena sampai pada waktu dan masa yang ditetapkan oleh Tuhan kita. Walaupun kita impikan benda tu nak sekarang, tapi sometimes tak dapat. Ini saya cakap daripada pengalaman saya, bro. Saya daripada masa PKP tu 2 tahun. Nak buat meniaga pun susah. Saya nak cari, nak jumpa orang pun orang tak nak jumpa. Sebab semua orang tengah dalam tempoh PKP. Sekarang ni, maknanya you usaha macam mana pun tak boleh. So, kita kena faham masa perancangan tu, satu kita punya, satu lagi
perancangan Tuhan. So mungkin perancangan kita tak sampai sebab kita mungkin gagal diri kita, kita kena selidik balik. Ataupun kalau kita dah buat terbaik, kita serahkan kepada Tuhan, mungkin bukan masa itulah untuk kita. Datuk memberi penekanan kepada bagaimana pemerkasaan diri kita, Datuk, untuk kita mengubah minda kita dan juga persepsi kita. Tapi Datuk, bagaimana sekiranya seseorang tersebut mempunyai pemikiran yang terlalu negatif terhadap diri mereka sendiri, yang memandang rendah terhadap potensi diri mereka sendiri, yang beranggapan bahawa aku tak boleh berjaya sebab aku miskin, dia boleh berjaya sebab dia anak orang kaya, aku tak akan berjaya sebab aku ni tak pandai. Jadi bagaimana, Datuk, untuk individu yang sering kali mempunyai pemikiran-pemikiran sebegini, Datuk? Okey, Munawar, pertama sekali adakah kita kenal diri kita? Alright. Ramai orang kata dia kenal, tapi sebenarnya dia tak kenal. Saya kasih contoh, Munawar. Kalau kita ibaratkan diri kita sebagai satu kereta lah. Munawar ni kereta apa? Vehicle apa Munawar ni? Munawar ni kereta saloon car, 2 pintu. Are you a sports car? Sport car. Munawar, you a sports car? Okey, katalah Munawar, you a sports car. Mana dalam hidup Munawar ni, you ada 2 passenger seat je. Belakang tak boleh orang duduk dah. Okey? Now, kalau you bayangkan diri you adalah sports car, you know you high maintenance? Ya. Kalau you know you are going to be high maintenance, bermaksud apa, Munawar? You kena duit banyak. You tak boleh high maintenance, lepas tu duit sikit, lepas tu nak bayar duit kereta, lepas tu makan tak cukup. So, you kena kenal diri you. Kalau you think you're high maintenance, you have to take care of your life yang high maintenance. You are a sports car, you nak bawa laju. Ini Malaysia, paling laju pun dekat jalan pun 180. So, you nak ke mana dengan kelajuan tu? So, you kena faham diri you. You kena faham kelemahan diri. You kena akui, adakah saya ni malas? Adakah saya ni tak cukup pandai? Lepas you dah habis selesai semua ni, you come back to that question, soalan tu. Saya ni berfikiran negatif. Soalan dia who is your best supporter, Munawar? Siapa supporter yang terbaik Munawar? Ibu ayah. Ibu ayah? Honestly, they are not. Your best supporter is yourself. Betul. Munawar, you bangun pagi, you nampak muka you kat dia, a handsome looking man like this, tengok dekat cermin. Takkah you rasa, kenapa you nak cakap diri you, I tak boleh berjaya lah hari ni? Why? Betul tak? You should be saying to yourself, today, hari ni lah hari terbaik saya. Setiap orang yang jumpa saya akan menyayangi saya, and saya akan buat terbaik untuk buat semua orang suka saya. Why would you have to go tengok cermin? Saya rasa dia ni macam tak boleh berjaya lah dia ni. Why? Orang kedua is your teman, either isteri, teman yang rapat, rakan-rakan. Your parents are not your best supporter. Kenapa? Because dia bukan sentiasa bersama you. The person who is the closest to you is your best supporter or your best enemy, musuh yang terdekat. So kita kena tengok, bila you dah tengok yourself, you kena puji diri you, you kena cakap I am the best, I will do the best today. Cukuplah. Then you can move forward. Yeah. Okay. So you can go with that kind of perspective. Okey, kita jangan memusuhi diri kita sendiri, Doktor. Kita bangun pagi kena memberi input-input yang positif kepada diri kita. Hari ini aku akan berjaya. Hari ini aku akan memberi kasih sayang kepada semua orang. Itu Doktor. Okey, Doktor. Jadi untuk kita memberi motivasi kepada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini, untuk mereka memulakan pagi mereka dengan indah, ceria dan positif, Doktor. Sebenarnya mungkin Doktor boleh kongsikan apa antara golden rules dalam motivasi ini dan strategi yang terbaik untuk individu merealisasikan impian mereka. Okey. Ini saya tengok lepas PKP, ya Allah, saya tengok semua orang dia punya mood dia marudum. Okey. Datang ke pejabat, keceriaan tak ada. Macam what you said tadi banyak negativity. Alright. So, the best tips. First, you kena start your day with a lot of energy. Energi ni dalam badan kita ni macam arang. Arang ni, kalau you ada 1 tan arang dalam bilik ni pun, dia tak akan menyala. Kalau you tak ada mancis. Kalau you ada 1 mancis, habis menyalalah bilik ni. So sama juga. You bila start pagi tu, you kena start right.
Pagi ni, bangun pagi, pandang diri sendiri, puji diri sendiri, pasang lagu semangat kat diri sendiri. Lepas tu, dah habis semangat, dah bangkitkan semangat dari diri sendiri, redolah dengan hari you. Ramai orang, bila sesuatu kejadian jadi kat diri dia, dia tak boleh redha. Dia tak boleh terima. Kenapalah bos saya marah saya hari ni? Dia marah pagi, sampai ke malam dia sakit hati. Kalau kita dapat redha dengan apa kejadian kepada kita setiap hari, walaupun silap orang, walaupun silap kita, walaupun benda tu tanpa benda yang kita boleh kontrol, kita redha, you tengoklah berapa baik hari you pada hari itu. Okey. Doktor, dalam tempoh pandemik COVID-19 sebelum ini, kita berdepan dengan PKP dan juga virus COVID-19 yang melanda di peringkat global dan juga di negara kita. Banyak yang terjejas, Datuk. Ada yang hilang punca pendapatan dan juga ada hilang orang yang tersayang, Datuk. Jadi bila kita bercakap berkenaan fasa-fasa yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, Datuk, ada satu fasa yang kita agak takuti, iaitu fasa kegagalan. Kita pernah mendengar, Datuk, gagal sekali bukan gagal selamanya. Tapi namun dalam situasi sekarang ini, Datuk, seolah-olah kegagalan itu menutup peluang untuk kita bertambah baik, untuk bertambah maju ke hadapan, Datuk. Bagaimana, Datuk, untuk kita bangkit daripada kegagalan ini, Datuk? Okey. Kegagalan ni ada dua. Satu ialah berkenaan sama ada kita ni manusia lembik ke tak. Menawar, kalau kita ni manusia lembik, maknanya kena tegur sikit, gagal sikit, rugi sikit pun dah kita dah berkecai. You kena sedar dirilah. You tak boleh buatlah apa-apa. Kalau you rasa kita nak berjaya, you kena jadi orang yang kuat. Betul. You tak boleh jadi komando and tak nak buang pumping. You tak boleh jadi komando kalau you tak sanggup duduk dalam hutan, kena gigit nyamuk, kena gigit dengan ular apa semua, duduk dalam 24 jam tak tidur. You tak boleh jadi komando. So you kena faham, cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang berjaya. Jalan cerita untuk jadi orang berjayanya, saya kena membuat pengorbanan diri. Pengorbanan diri termasuk saya rugi, saya kalah, tapi saya bangkit semula. Okay? Bangkit semula. Kalau setiap orang rasa saya tak sanggup mengalami kesedihan, saya tak sanggup mengalami menghadapi risiko, this is not for you. You tak boleh berjaya. You terimalah diri you sebagai orang yang akan gagal. Tapi kalau you rasa that this is something yang you betul-betul nak, tak ada benda yang you tak boleh buat. Betul. Dari serumusan dia, Munawar, faham diri you. Kalau you ni jenis manusia lembik yang nak berjaya, tolonglah give up saja. Give up terus. Betul. Kalau you nak berjaya, ubahlah diri untuk jadi lelaki ataupun wanita yang lebih gagah. Betul. Tiada yang mustahil, Datuk. Okey, Datuk, sebagai seorang pakar motivasi, perunding motivasi, apa antara aktiviti ataupun program-program motivasi yang Datuk laksanakan sepanjang tahun 2022 ini? Sekarang ni kami adakan satu program Super Achiever pada 30 hari bulan Oktober di Wisma PGRM, yang mana kami panggil seorang pakar motivasi daripada Indonesia, Mary Riana, datang untuk memberi semangat baru kepada mereka yang datang kepada seminar kami. Munawar, dia tak kisah siapa. Tapi hari ini saya jumpa Munawar. Saya kasih satu nasihat yang Munawar, mungkin hari ini ada benda yang lain. Tapi Munawar, hari ini Munawar dengan saya makan nasi lemak. Hari-hari tak boleh makan nasi lemak. Besok nak makan mihun. Begitu jugalah pakar-pakar motivasi. Baik. Kami import seorang daripada Indonesia datang sini untuk memberi pembaruan, warna baru untuk motivasi kepada mereka yang datang kepada seminar kami. InsyaAllah. Itu antara seminar yang dilaksanakan untuk kita memberikan motivasi kepada individu-individu yang ingin menyertainya. So, pastinya melalui laman sawang apa? Dia dipanggil www.superachiever.my.
superachiever.my. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tok Wan Azmir Wan Majid, Perundi Motivasi. Alhamdulillah banyak yang kita pelajari pagi ini untuk kita meningkatkan motivasi. Yang paling utama yang saya pelajari pada pagi ini adalah berkenaan fahami diri kita sendiri. Baik penonton, itu perkongsian kita berkenaan bagaimana usaha kita untuk menjadikan tahun 2022 merupakan tahun terbaik anda. Dan sekarang ini penonton, kita akan terus saja ke cerita pagi Kedah untuk kita mengetahui penguatkuasaan KPDN HDP Kedah memantau dan juga memeriksa harga barangan agar dipatuhi oleh peniaga. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita Nur Hidayah Anwar.